Okey, Pat, go. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia daripada Team U Equals to You. Dekat sini kita ada Team U Equals to You, ada Azri, Ashraf, Fakrul dengan Fitri. So, kami daripada Team U Equals to You Majlis Ex Malaysia. Okey, so petang ni kita kembali dengan topik pengenalan organisasi gabungan Malaysian Ex Council, iaitu People Like Us Hangout, iaitu lebih mesra dengan nama Peluhong. Okey, dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Okey, kepada sesiapa yang menonton secara live dekat Facebook, okey, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya korang ada pertanyaan boleh komen di ruangan komen. Yang ketiga, sesiapa nak kondom. Kondom ni eksklusif, limited edition, ampau pisang X MSCU equals to you. Okey, so korang boleh share banyak-banyak dekat walls korang supaya petang ni kita kasih panas. Okey, so saya serahkan kepada Joseph untuk penerangan seterusnya. Silakan Joseph. Okey, sebelum tu minta maaf ya, tadi masalah teknikal dekat mic Patricia. Tapi tak apa, kita teruskan dengan Joseph. Okey, terima kasih Patricia dan Azri. Hai semua, hai selamat sejahtera. Nama saya Joseph. Saya daripada Pluho, satu organisasi NGO yang membantu golongan tersasar seperti LGBT untuk mendapatkan saringan HIV dan juga STD secara percuma di KK, terutamanya di Lembah Kelang. Jadi saya akan saya juga merupakan seorang pekerja temu seru di bawah organisasi Pluho ini. Jadi saya akan kongsi skrin sekarang. Okey, boleh nampak Okey, jadi nama organisasi kita ialah People Like Us Hangout atau Pluho pendeknya. Kita berpusat dekat lebih kepada tertumpu kepada Lembah Kelang. Kita ada pejabat sendiri dekat Sentul dengan kelas. Okey. Jadi siapakah kami? Jadi kami merupakan sebuah organisasi yang menyokong golongan LGBTQ melalui pembangunan komuniti, pemerkasaan dan juga perkhidmatan. Tiga ini adalah kita punya misi utama kami. Kemudian visi kami ialah untuk mewujudkan Malaysia di mana rakyatnya yang beragam orientasi seksual dan identiti serta ekspresi gender dapat peluang yang saksama. Sebab kita tahu sekarang ni ramai antara kita yang ditindas, terutamanya mereka yang datang daripada golongan transgender sebab mereka lebih selalu menjadi tanda soal bila bekerja, bila masalah, bila masuk tandas dan semua. Jadi kita ingin membantu komuniti kita untuk seiring bersama tidak ada masalah bila orang cakap pasal kita, tidak ada masalah bila dekat tempat kerja dan sebagainya. Okey, ini adalah misi kami. Misi pertama ialah pembangunan komuniti. Kami menghubung komuniti LGBTQ melalui pertemuan yang bermakna serta berkekalan. Sekejap lagi saya akan tunjuk beberapa aktiviti yang kita telah anjurkan seperti Pluho 2346 di mana kita ada mengadakan perjumpaan secara fizikal, secara depan mata, tapi itu masa sebelum MCO lah. Tapi sekarang ni kita dah mula beralih secara maya dan kita dapat lihat bila kita ubah secara maya lebih ramai orang dapat menontonnya, dapat mengikutinya sebab
disebabkan oleh senang bila boleh daftar dekat dalam talian macam tu. Jadi kita nak buat pertemuan tu bermakna dan berkekalan, maksudnya kita sentiasa akan selepas mengikuti kita punya acara, kita akan terus bertanya, ingatkan kalau ada apa-apa acara selepas ini atau ada apa-apa program selain daripada program pertemuan yang dijalankan oleh Pluho seperti program kesihatan mental, program HIV, sebab HIV disarankan untuk kita melakukan saringan melakukan saringan sekali dalam 3 bulan kalau kita aktif dan sekali dalam masa 6 bulan kalau kita tidak aktif. Kemudian pemerkasaan ialah kami menggalakkan ilmu berasaskan hak asasi dan kesedaran sosiopolitik terhadap isu-isu hak LGBTQ untuk memperkasa individu. Jadi kita selain daripada kita fokus terhadap HIV atau hal-hal dasar saja, kita lihat terhadap hak asasi. Kita pergi ke kita turut mengikuti masalah yang didalami di masalah yang terkena terhadap orang LGBT di Malaysia yang sampai kadang-kadang harus pergi ke mahkamah contohnya. Jadi kita dengan macam keep track lah dengan perkara tersebut. Kemudian adalah perkhidmatan di mana kami menyediakan perkhidmatan mesra LGBT berdasarkan keperluan komuniti. Jadi banyaklah perkhidmatan yang kita sediakan. Sekejap lagi kita boleh tengok apa perkhidmatan yang kita ada sediakan. Okey, dan nilai-nilai penggerak, kita buat cepat je. Kepelbagaian maksudnya kita bukan saja, walaupun kita punya, kalau sekejap lagi saya kongsi dengan kalian semua, carta organisasi kami, ramai antara kami adalah cis lelaki, tapi kita juga mengharapkan mereka yang datang yang bukan cis lelaki, mereka yang wanita, transgender untuk turut serta dengan kami untuk masuk dengan kami bekerja seiring. Jadi kepelbagaian kita amat mementingkannya. Juga kita tidak menilai seseorang itu, kalau dalam bahasa Inggerisnya non-judgmental. Kita bersolidariti, bukan sahaja kadang-kadang hari itu kita ada, tahun lepas kita ada masa kita boleh keluar sebelum MCO, kita ada pergi bersolidariti bersama golongan wanita bersama semasa Women's March, Hari Wanita Sedunia. Jadi kita bukan sahaja bersolidariti hanya memfokuskan terhadap golongan LGBT, tapi juga dengan golongan-golongan lain yang tertindas. Kemudian bebas, tidak terikat dengan mana-mana pihak, juga intersectionality. Jadi intersectionality ni perkataan panjang, maksudnya macam kita peka terhadap perkara yang terjadi kepada seseorang itu, kita tidak menilai juga seseorang itu daripada sebab orang tu tak coming out lagi, okay? Kalau dalam bahasa Malaysia tu melelak, tidak lagi coming out. Sebab kenapa? Sebab dia punya latar belakang, dia punya disebabkan unsur-unsur agama ke apa. Jadi kita akan faham, kita akan cuba memahami apa masalah mereka semua. Dan kemudian saya akan bawakan anda, ini adalah carta organisasi kami, semuanya kacak-kacak belaka kecuali saya. Jadi kita akan mulakan dengan yang paling teratas sekali, iaitu Presiden kami, Gavin Chow. Kemudian naib Presiden kami yang Justice Kaur. Kemudian di sebelah kanannya ada Ryan Ong, Ken Koo, Rayson Hugh, Joseph saya, Yong Jen dan juga Ted. Jadi kami ini semua adalah
pekerja temu seru kami, pekerja temu seru daripada Pluho. Jadi sesiapa antara kamu semua yang berminat, yang teringin nak mencari di manakah tempat nak buat saringan HIV STD dekat KL, dekat Selangor. Jadi boleh cari, walaupun bukan dekat Selangor, bukan kat KL pun boleh tanya kami. Kami akan menghubungkan anda dengan organisasi-organisasi lain, sebab kami kan satu keluarga, jadi kita okey saja dengan dekat mana-mana. Okey. Dan pekerja kes kami ada dua, satu Erin, lagi satu Bart. Okey, Erin adalah pekerja kes di KK Jinjang dan juga KK Sentul. Beliau juga membuat CBT, Community Based Testing di kelas, tapi ya, sedihnya sekarang ni bagi CBT di kelas ditangguhkan sementara waktu disebabkan pandemik COVID-19. Dan Bart pula adalah pekerja kes di KK Kelana Jaya. Okay, jadi kalau anda semua memilih untuk datang ke KK Jinjang dan KK Sentul dan juga KK Kelana Jaya, anda akan berjumpa dengan Erin dengan Bart. Erin dengan Bart memang baik. Bart ramai orang memang cakap kalau pergi dengan Bart dengan Erin ni memang ramah betul. Jadi tak ada masalah. Saya dah hantar, I can vouch yang ramai yang klien yang saya dah hantar memang cakap memang pekerja kes ni Erin dengan Bart memang yang terbaik. Tak ada masalah dan semua benda cepat je. Okey, ini adalah kami. Kami ketika di sebelah kanan adalah kami tengah makan. Masa tu ada buat retreat. Lepas tu di sebelah kiri pula adalah kita tengah berbincang tentang gerak kerja kami, memfokuskan selepas MCO yang pertama, pasca MCO yang pertama. Jadi kita seperti keluarga, kita memang sama-sama setiap kali kalau ada masa, kalau kita semua dekat KL, sebab kadang-kadang ada orang dekat Pulau Pinang contohnya, ada orang di tempat lain, saya pun kadang-kadang ada dekat Ipoh, jadi tak semestinya kita akan berada di Lembah Kelang, tapi kalau kita ada sama-sama kita akan jumpa, dan kalau tak ada sekatan MCO lah. Okay, memang menarik dan kami alu-alukan semua orang yang lain untuk kalau boleh marilah kita sama-sama juga kalau berminat untuk masuk kumpulan kami, grup kami Pluho. Okey, kita akan teruskan ke temu seru MSM. Okey, MSM ialah men who have sex with men, lelaki yang ada hubungan seks dengan lelaki yang lain. Tidak kiralah gay ke, bisexual ke, atau mereka yang mengaku diri dia sebagai seorang lelaki, okay? Queer man. Jadi temu seru ini dijalankan melalui aktiviti-aktiviti Pluho seperti #2346. Kejap lagi saya akan tunjuk. saya tunggu dulu. Dan secara dalam talian di mana kita akan cari, kita akan buat temu seru, cari klien-klien kita melalui Grindr, Blue, Facebook dan juga Twitter. Kita juga melaksanakan temu seru ini bermula daripada 2019, tahun 2019 selepas mendapat dana daripada Grant Global Fund. Dan antara perkhidmatan yang dirujuk oleh kepada Pluho ialah saringan berasaskan komuniti atau CBT tadi, yang termasuklah saringan untuk HIV, sifilis, hepatitis B dan C. Dan juga kaunseling pra-saringan dan pasca saringan serta menyediakan kondom serta pelincir. Jadi kita ada banyak sangat, bukan saja Pluho lah, rasanya MAC dan banyak organisasi lain sudah cakap pun memang kita semua ada banyak sangat kondom dan pelincir. Kalau ada antara kamu semua yang tidak cukup kondom atau pelincir,
sila pergi hubungi kami. Muka-muka tadi yang kacak-kacak tadi saya telah kongsikan tadi, terus pergi tanya mereka, dan kami dengan tidak ada masalah akan membantu anda semua. Memang kita ada banyak kondom, kita ada banyak pelincir. Pastikan bila sebelum melakukan seks, lakukan seks yang selamat, sebab memang HIV ada penawarnya sekarang ini, tetapi kalau kita dapat hentikan daripada mula dengan penggunaan kondom, itu adalah lebih terbaik. Penawar adalah lebih baik daripada merawatnya. Okey. Jadi ini adalah lokasi temu seru kami. Jadi kalau dekat sini kita dapat nampak, saya tunjuklah dengan cursor saya, KL dan juga daerah Petaling. Saya boleh katakan kita punya fokus lebih kepada KL dan juga daerah Petaling, walaupun kita terima daripada seluruh Selangor, malah Malaysia sekalipun, tapi kita punya fokus sebab sekejap lagi saya akan tunjuk klinik-klinik yang kami akan hantar adalah fokus kepada Kuala Lumpur dan juga daerah Petaling. Jadi Kuala Lumpur ada lebih kurang tiga klinik, dan di daerah Petaling ada 3 klinik juga. Ada 3 klinik. Dan jadi klinik yang dirujuk, jadi kita akan terus lihat ada KK Kelana Jaya. Tadi pekerja kes dia bernama Bart. Memang kalau mereka yang tinggal di Petaling Jaya selalunya akan pergi ke KK Kelana Jaya. Kemudian KK Sentul. KK Sentul ni buat masa sekarang sebab MCO dia menghadkan, jadi ada masalah sedikit lah kalau nak pergi, tapi boleh terus rujuk kepada kami dan kami akan cuba bincang dengan pekerja kes lah, Erin. Okay? Jadi KK Sentul dan KK Jinjang ada Erin. KK Jinjang, KK Kelana Jaya tak ada masalah kalau nak pergi masa MCO ni. Memang dua-duanya buka dan ada slot untuk kamu semua, untuk klien untuk datang. Dan kemudian ada KK Section 7 Shah Alam. Pekerja kes dia adalah Tarmizi. KK Ceras ada pekerja kes dia pekerja kes dia Kelvin dan juga Lila. Jadi Kelvin, dua-dua boleh tapi sebab Lila adalah seorang transgender wanita dan Kelvin merupakan gay. Jadi kalau adalah mereka yang contohnya tak selesa dengan kadang-kadang bukan transgender sahaja yang teringin berjumpa atau dibantu oleh seorang transgender. Kadang-kadang lelaki yang mengklasifikasikan diri sebagai bottom juga lebih selesa untuk dibantu oleh Lila. Jadi memang sangat bagus Ceras ni, dan apa yang saya tahu Ceras ni bukan seperti klinik yang lain. Dia ada satu ruang sendiri untuk perkara konsultasi semua ni berjalan. Jadi jangan risau pasal privacy. Kalau pergi kat KK Ceras memang bagus. Ini datang daripada saya punya klien sendiri. Saya pun macam tak pernah pergi KK Ceras. Saya lebih tertumpu dekat yang lagi satu, KK Seri Kembangan. Saya memang, tapi sayang, seribu kali sayang, KK Seri Kembangan tak buka, tak terima klien masa MCO ni. Jadi kita tengah tunggu saja doktor dekat sana akan bagi lampu hijau untuk kita hantar klien. Pekerja kes dia adalah Faizul, pun seorang yang memang arif terhadap HIV STD ni, dan memang baik untuk bantu. Dan kalau mereka yang ada dekat yang ingin dirujuk ke KK Seri Kembangan, saya memang akan ada di situ juga.
memang walaupun oleh sesiapa pun pekerja kes tapi pekerja temu seru, tapi saya akan ada kat situ sebab saya memang duduk kat situ. Jadi tak ada masalah kalau saya nak datang dan tolong rakan-rakan saya. Ya, jadi kita akan teruskan ke acara kita, acara Pluho 2346. Jadi kita adakan acara ini setiap hari Rabu kedua dan juga Sabtu keempat setiap bulan. Sebab tu nama dia 2-3, jadi maksudnya second Wednesday and fourth Saturday. Okay, Rabu kedua dan juga Sabtu keempat. Buat masa sekarang kita telah mengadakan sebenarnya lebih banyak daripada 5 ni poster. Kita akan keluarkan poster selalu dan sebenarnya lebih banyak daripada 5 ni acara-acara yang telah dijalankan oleh pihak daripada organisasi Pluho. Antaranya kalau kita tengok di sini adalah Is Blood Thicker Than Water. Jadi kita membincangkan tentang masalah keluarga sebab bila ini adalah acara khas istimewa acara istimewa untuk Pesta Kuih Bulan tahun lepas, sebelum kita disekat lagi untuk berjumpa. Jadi kita masa Pesta Kuih Bulan ramai orang akan balik ke pangkuan keluarga dan akan berjumpa keluarga sama seperti raya. Jadi kita bertanyakan tentang macam mana keluarga. Kadang-kadang kita kalau antara LGBTQ ada masalah dengan keluarga. Kalau kita sudah memberitahu kepada mereka yang kita ni adalah antara golongan LGBTQ, saya adalah gay contohnya. Jadi barangkali ada masalah, ada kalau bukan di halal rumah, kalau datang ke rumah pun sambut raya, lepas tu ada ibu bapa yang tak nak tengok, tak nak bercakap. Jadi kita adalah keluarga lanjutan atau extended family yang anda mempunyai. Jadi sebab itu anda boleh saja ikut kami dan kalau ada apa-apa permasalahan boleh saja terus datang kepada kami dan kongsi cerita anda. Kedua, awal tahun ini Januari di mana I'm attracted to is complicated. Jadi kita membincangkan tentang golongan asexual dan juga aromatic, selalunya dipendekkan sebagai AROAs. Kemudian the signs of love. Jadi masa ni, malam ni saya masih ingat lagi semua orang bercerita macam malam tu, walaupun kita buat Ogos tahun lepas, tapi malam tu macam malam hari kekasih. Jadi macam kita bercerita tentang kisah percintaan. Ada kadang orang tu jadi cintanya, ada tu yang macam kita belajar daripada kesilapan kan. Okay? Jadi lepas tu yang keempat ni adalah disclosure, adalah tayangan video yang berkenaan tentang LGBT juga. Dan yang terakhir sekali, yang paling terbaharu ialah Chosen Family Reunion, Sharing Moments. Jadi kita buat, sebab tak ramai orang yang dapat peluang untuk balik ke kampung masa Tahun Baru Cina ini. Ada yang harus makan besar di rumah sendiri, seorang-seorang. Jadi kita ada ajak seorang moderator jemputan kami, Usha Puanudurai, yang merupakan pensyarah di University Health di Kuala Lumpur, untuk berkongsi juga, membantu untuk kalau ada mereka yang ada masalah, jadi kita dapat macam membantulah mereka yang ada masalah semasa menyambut musim perayaan ini. Kemudian, tadi adalah 1, 2, 3, 4, 6 kita punya perjumpaan. Kedua ialah Project Bluebird. Jadi Project Bluebird ni adalah satu projek di mana kita akan membantu mereka yang kita fokuskan terhadap LGBT. Namun begitu kita juga membukanya kepada orang awam. Kalau siapa-siapa yang mempunyai masalah kesihatan mental, contohnya depresi, stres, kerisauan, jadi boleh datang kepada kami. Kami ada
senarai, kaunselor, senarai apa ahli psikiatri, minta maaf, ahli psikiatri dan juga ahli psikologi yang mesra LGBT, dan kita mampu untuk bantu anda semua. Sebab walaupun kita cakap kita terbuka, tapi kita fokuskan kepada LGBT sebab kita perasan di Malaysia ni kita tak ada satu platform di mana golongan LGBT dapat pergi kalau dia ada masalah, dan sekarang ni terutamanya semasa MCO ya, memang ramai mereka yang harus duduk dengan keluarga, tak dapat nak keluar jumpa kawan, tak dapat nak meluahkan perasaan, dan mereka juga mungkin contohnya yang sudah memberitahu keluarganya. Jadi masalahnya ada di situ. Bila disimpan membuku di dada, memang akan membawa masalah nanti di hari yang mendatang. Jadi kita nak elakkan sebegitu, kita akan bantu anda semua. Jadi kalau ada sesiapa yang ada masalah, rasa ada masalah kesihatan mental, jangan malu. Memang perkara ini boleh kata zaman abad ke-21 ni memang normal, memang orang akan pergi dan berjumpa dengan ahli psikiatri. Bukan seperti 50 tahun yang lalu bila jumpa ahli psikiatri itu adalah satu perkara yang boleh dikira tabu, sebab macam awak sakit apa ni. Jadi bolehlah pergi terus hubungi kami, dan kami akan bagi satu Google Form di mana anda akan isi. Jangan risau, semua perkara yang semua detail, semua informasi yang anda isi adalah memang kita pentingkan privasi, okay? Privacy kita, anda semua. Termasuklah untuk HIV juga. Kita kalau anda isi nama samaran, contohnya apa-apalah yang anda isi, memang kita akan simpan. Memang tak ada masalah di situ. Tidak perlu diragukan. Jadi antara perkara yang kita telah buat ialah latihan pertolongan cemas psikologi, atau PFA. PFA is Psychological First Aid dalam bahasa Inggeris, kepada pekerja temu seru dan pekerja kes kami tadi. Dan juga kita ada buat pertemuan bersama kaunselor, ahli psikologi, pakar psikiatri, juga aktivis LGBTQ serta NGO yang berasaskan komuniti. Kami juga telah mengadakan kempen kesedaran mengenai kesihatan mental melalui media sosial, sesi sokongan sebaya untuk mencipta ruangan selamat melalui perjumpaan 2, 3, 4, 6, dan juga latihan pemekaan. Kita buat supaya kaunselor psikologi ini, ahli psikologi ini akan peka terhadap SOGI. SOGI, saya rasa ramai antara kita semua faham mengenai SOGI dan penggunaan kata ganti nama diri yang betul. Terutama dalam ketika kita guna bahasa Inggeris. Kalau kita guna bahasa Malaysia, bahasa Malaysia tak ada masalah, sebab kita akan cakap dia macam tu kan, tak ada masalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita nak rujuk, kalau kita nak rujuk contoh kita nak rujuk Sajat. Jadi banyak yang merujuk dia sebagai he, tapi kita sepatutnya merujuk kepada dia sebagai she, sebab dia ingin dirujukkan sebagai she, macam tu. Kita kena peka terhadap penggunaan kata ganti nama diri yang betul. Kemudian kami akan teruskan ke Suaka Pelangi. Suaka ialah tempat perlindungan. Jadi kita akan, gambar yang sebelah kiri tu bukan gambar sebenar. Bukan gambar sebenar. Saya ambil daripada internet sebab gambar kita tak dapat nak mengongsi dengan anda semua gambar sebenar dan lokasi di mana ada, tapi ianya terletak di Lembah Kelang jugalah, di Selangor. Dan
kita telah mengadakan jana dana untuk suaka pelangi. Walaupun sasaran kami ialah 30,000, tapi syukur yang kita telah capai lebih daripada 50,000 sumbangan daripada komuniti kita, dan juga mereka yang juga yang boleh kita panggil penyokong komuniti kita atau allies dalam bahasa Inggeris. Jadi kita telah buat suaka pelangi ni bekerjasama dengan pelangi dan juga dijajaka, okay? Dan saya pun sendiri tidak pasti bila akan lancarnya. Kita tengah masih menerima mereka yang berminat untuk memberi sumbangan kepada kami, mereka yang ingin memberi sumbangan dalam bentuk barang, sebab ada beberapa benda yang kita masih memerlukannya. Jadi kalau ada, bolehlah dan kalau anda semua ada macam contohnya ada dua dapur gas kan. Jadi bolehlah bolehlah sumbangkan dengan kepada kami. Kami akan terimanya dengan tangan yang terbuka. Kemudian yang terakhir sekali, kita ada buat kolaborasi dengan klinik NUC, di mana sebab kita tahu KK tak ada jual PrEP atau bagi PrEP. Dia hanya ada ubat untuk HIV selepas disahkan positif. Jadi kita rasanya tak pastilah semua tahu ke tak, tapi PrEP adalah kependekan untuk pre-exposure prophylaxis, atau ubat yang dimakan sebelum kita melakukan seks, dan PrEP ialah post-exposure prophylaxis, ubat yang dimakan selepas kita buat seks yang tidak selamat. PrEP ni hanya akan berkesan beberapa hari selepas kita tu. Jadi kalau contohnya kita tak tahulah leka, jadi kita lakukan seks malam tu dan pagi tu rasa risau sebab HIV pun ambil masa untuk masuk. Jadi kita boleh halang daripada HIV, daripada virus tu menjadi banyak dengan kegunaan PrEP. PrEP ni akan lagi mahal lah, lebih kurang 600 saya rasa. Tapi kalau anda semua datang dengan kami, di bawah kami untuk nak dapatkan PrEP dengan kami memang harga yang murah. Anda datang je dengan kami, harga yang murah itu anda akan dapat saringan HIV, saringan hepatitis B dan C, dan juga konsultasi yang percuma, juga kondom kalau berminat ada kat depan tu. Memang sangat murah. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kadang-kadang tak semua orang yang inginkan buat saringan, ada yang inginkan PrEP. Jadi kita akan teruskan, akan bawa mereka akan tujukan mereka kepada klinik MUC. Ini adalah untuk rujukan PrEP dan PEP. Dan menarik juga dibuka hujung minggu, sebab kita tahu KK tak semua buka. I mean memang tak ada yang buka hujung minggu. CBT kelas saja yang ada hujung minggu tu pun sayang sekali sebab masa MCO ni tak ada dijalankan. Jadi hujung minggu, hari Sabtu Ahad, kalau anda bekerja memang boleh datang. Kalau anda nak buat HIV, ujian HIV sahaja pun boleh datang, tapi sibuk nak datang ke KK. Jadi boleh datang ke boleh tanya kami, oh saya nak datang ke klinik NUC, tak ada masalah. Dan doktornya, Dr. Ray gambar dekat situ, adalah doktor yang memang mesra LGBT. Dia sendiri adalah seorang transgender lelaki. Jadi beliau sangat berpengalaman tentang kesihatan seksual. Pakar bidang beliau ialah seksologi. Okay, jadi memang saya harapkan kepada semua, kalau ada apa-apa, kalau anda semua teringin nak melakukan saringan HIV, STD, ada masalah nak contoh bekerja, jadi
kami akan menyediakan slip masa atau MC boleh dekat KK. Kalau contohnya tak boleh juga, jadi kena buat hujung minggu pun kita akan hantar dekat MUC. Kalau nak suruh surat untuk rentas negeri, tu kami tak dapat bantulah sebab memang KK, pihak KK atau pihak klinik MUC memang tak akan keluarkan apa-apa surat. Tapi sudah memadai kalau anda semua tunjuk tak temu janji dekat dalam WhatsApp tu. Ya, saya pasti ramai antara kamu semua takut, tapi ini apa yang klien saya sendiri yang masa MCO ni pergi dan telah buat dan tak ada masalah. Saya tahu ada segelintir klien saya juga yang takut nak pergi buat ujian sebab takut melebihi 10 km lah, walaupun sekarang ni dah lebih kan, 10 km nak rentas negeri lah, tak ada rentas negeri lah, rentas daerah. Jadi ramai yang takut di situ. Jadi jangan risau, memang saya boleh pastikan kalau tiba-tiba lah tersekat pun boleh telefon saya. Saya sendiri boleh memang bantu dekat situ. Tak ada masalah. Saya pasti memang pihak polis akan memberikan kerjasama yang bagus. Okey, jadi akhir sekali kamu semua yang menonton live kami, bolehlah ikut kami, jumpa kami di Facebook kita, Pluho People Like Us Hangout. Juga boleh ikut kami di Instagram dan juga Twitter, Pluho_org. Okay, jangan risau, kita memang terbuka kalau anda semua ingin kongsi apa-apa. Kalau ada apa-apa salah, kita akan tegur. Memang kita adalah satu organisasi yang, kita pun sendiri adalah satu organisasi yang baharu, yang masih kecil lagi, baby lah katakan. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk bekerja, macam sama-sama belajar daripada apa yang kita buat. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton dan juga pihak U=U MAC untuk buat semua ni. Ada sebarang soalan? Okey, terima kasih Joseph atas penerangan yang sangat wow ya. Okey, so dekat sini Joseph, kita ada soalan lah, tapi kalau kita tengok apa yang awak present dari first sampai sekarang, saya memang tertarik dengan projek 2346 dengan projek Bluebird. Okey, so kalau kita cerita pasal projek, okey, macam mana dengan sambutan? Oh, sambutan. Jadi sambutan bagi contohnya kalau 2346 kita punya sambutan kita memang boleh tahan lah, saya boleh kata. Kalau hari tu boleh macam tahan tu dalam berapa? Boleh tahan dia. Okey, sebab kita ada buat satu hari Rabu, kita buat satu hari Sabtu. Jadi kalau hari Rabu tu selalunya kurang sikit lah sebab ramai orang yang sibuk, ada kerja, jadi macam nak hadiri walaupun kita buat malam, tapi macam susahlah bagi dia orang. Jadi boleh jadi macam 10 macam tu. Tapi kalau hari lain, hari Sabtu mungkin boleh sampai 20 sampai 25 orang boleh daftar. Okey, macam mana dengan projek Bluebird? Bluebird bagi saya sekarang macam ramai orang ada, saya tak pasti nombor dia berapa, tapi dia macam perlahan-lahan macam tu. Dia akan ada, terutamanya masa MCO ni, memang ramai mereka yang ada yang kena ada masalah nak pergi ada masalah kesihatan mental, nak pergi jumpa tapi tak cukup duit pun, kita akan bantu semua. Jadi memang perlahan-lahan kita akan ada orang. Okay, so siapa yang nak join projek Bluebird tu, nak berhubung dengan projek Bluebird, boleh klik link yang dekat kami dah pin dekat ruangan komen. Kevin dah share kan. So just klik je borang tu nanti. Okay, seterusnya Patricia. Okay, kita ada soalan. So memandangkan kalau kita tengok dekat Kuala Lumpur sendirilah, terlampau banyak NGO, betul? Ya, betul. Okay, macam-macam je NGO ada. Okay, so kita punya objektif sama je, cari klien. Okay, so macam mana kegiatan Auris tu sendiri? Adakah
pernah tak macam pengalaman berebut klien? Pernah terjadi tak berebut klien? Berebut klien. Saya tak pernah. sebab kita, sebenarnya kita tak mulakan dengan fokuskan dengan cari klien melalui Grindr ke Blue ni semua. Kita buat aktiviti, kita buat acara, lepas tu orang datang, kita akan buatlah benda-benda acara tu, lepas tu kita akan jelaskan dekat diorang pasal HIV, STD, lepas tu diorang akan isi masa tu atau selepas balik. Jadi itu caranya, tapi kita ada masalah juga nak buat benda tu, terutamanya masa COVID ni. Jadi bila kita ambil tahu masalah tu, kita pun masuk ke gelanggang Grindr ni lah. Jadi kita bila I buat temu seru, bila I cuba untuk cari klien dekat Grindr, I ada terjumpa dengan pekerja temu seru yang lain. Tapi semuanya berjalan dengan lancar lah, macam you pun pekerja temu seru, datang dari mana kelas contohnya. Jadi macam tak ada walaupun macam rasa macam bertindih, tapi macam dia tak ada rasa macam macam nak bergaduh ke, tak ada. Memang kita okey je. Okay, terima kasih. So mungkin cara Pluho untuk dapatkan klien tu berbeza. Mereka mengadakan event, lepas tu diorang suruh orang masuk, and then dari situ diorang tangkap sesiapa nak buat test. At the same time, diorang pun guna online outreach untuk dapatkan klien. So far tak ada lagi diorang bertarik rambut, tak ada. Okay, so kita ada soalan-soalan daripada Facebook. Okay, sebentar Okay, so yang pertama soalan daripada Facebook. Apa pendapat Pluho apabila isu LGBTQ kembali jadi panas sejak 2 menjak ni? So adakah mempengaruhi komuniti LGBTQ untuk tampil ke depan, mendapatkan rawatan ataupun sokongan? Soalan yang bagus daripada mereka yang menontonnya. Saya perasan memang ada stigma di situ kan, stigma yang orang sekarang tengah cakap pasal LGBT lah, tengah jadi orang takut nak pergi. Orang pun bukan takut nak pergi sebab orang takut nak pergi sebab kadang-kadang yang cakap tu pun yang datang daripada belah kerajaan. Lepas tu kita pula nak pergi hantar dekat klinik kerajaan. Jadi itu stigma tu ada, macam macam mana nak pergi kalau nanti kalau doktor tu cakap apa-apa ke, sebab kita memang ada kes, tapi memang sangat kecil. Lagi-lagi kalau dekat Lembah Kelang yang klinik yang saya tunjuk tadi, memang sangat kurang sebab ramai yang doktor-doktor dia memang kita akan sensitize, kita akan pekakan dia dengan LGBT ni. Tapi kita cuba untuk, kalau kita ada dapat klien macam tu, kita akan cuba untuk cakap jangan risau, kita ada pekerja kes kat situ, pekerja temu seru sekali. Jadi kita akan sekali sama-sama pergi ada kat situ, bantu, nak tunjuk, tak ada masalah privacy, tak ada masalah ada pandangan sinis ke daripada tu, memang tak ada. Kalau ada sekalipun, memang kita akan, terutama kalau dekat KK Sumbangan, ada saja saya memang klien akan boleh cakap dengan pekerja kes dalam sebulan 2 bulan tu akan utarakannya dekat dalam mesyuarat. Memang tak ada masalah. Memang tak ada masalah Okay, so tak ada masalah pun, sama je kan. So nawai itu kita terus kena betul. Betul. Betul tak? Kalau kita nak tahu status kita, tak ada masalah. Okay, so rasanya Azri ada soalan nak tanya. Pluho kita tahu ada buat macam-macam aktiviti, antaranya olah outreach, lepas tu ada hangout, apa semua ni. Betul. Jadi ni adalah untuk community, betul tak? Ya, betul. So jadi macam contohnya kalau macam community lain seperti contohnya Patricia nak join ke hangout ni, boleh ke? Ke tak ada? Ke ada limitasi ke? Tak ada limitasi. Saya memang seperti mana kita cakap tadi, kalau Patricia nak masuk berminat nak join, nak ikut serta dengan kita punya acara, tak ada masalah. Kita lagi bukan. Sebab kita yalah, kita boleh nampak yang ramai yang
macam nak kata yang berani nak pergi masuk acara ni lebih kepada gay kan. Jadi kalau tiba-tiba ada yang even lesbian pun takut. Jadi kalau mereka yang selain daripada gay, LGBT tu nak masuk, nak pergi bagi kongsi cerita, memang kita sangat alu-alukan. Tak ada masalah, kita memang terima. Okey, nanti saya isi form. Yes. Okay, bagaimana pula dengan komuniti yang bukan dalam LGBTQ? Okay, ada tak buat satu sesi invite non-community untuk bertemu dengan komuniti ni? It's like a social experiment ke? Ada tak? Ataupun mungkin masa depan, masa akan datang akan buat? Itu, okay, nak jawab soalan tu, kita belum ada lagi apa-apa acara yang kita buat. Tapi kita ada kenal dengan mereka yang menyokong kita, allies. Jadi tak ada masalah, memang dia memang mereka ni semua memang akan turut serta dengan kita punya acara selama ni. Mungkin itu satu idea yang bagus juga, Azri, terima kasih untuk utarakan. Mungkin kita boleh masa depan kita boleh buat acara dengan golongan yang bukan LGBT, untuk mereka mungkin yang lagi-lagi yang dia anti sangat dengan orang LGBT, jadi boleh faham dengan kita masalah kita. Kita bukannya nak macam tadi saya ada tengok dekat satu laman ni. Kita bukannya nak cakap nak kahwin, sampai nak hak kahwin, nak sampai cium-cium kat depan orang, tak ada masalah. Tak. Kita nak benda yang mudah, yang macam orang hormat kita masa dekat dalam dekat tempat kerja contohnya. Kita tak ada diskriminasi. Dia ni tak dipilih sebab apa? Sebab dia tu transgender, dia dedahkan diri dia gay kat luar macam tu. Benda-benda yang memang simple tapi yang terkena dekat kita punya kehidupan macam tu. Okey, betul. Mungkin masa depan, masa akan datang akan ada program seperti itu supaya mereka lagi memahamilah komuniti ini sendiri. Okey, ada soalan daripada FB, dia tanya, macam mana Pluho terutamanya outreach worker mengedarkan kondom atau lubrikan kepada klien ketika musim PKP? Sebab radius pergerakan kan terhad sekarang. So macam mana Pluho atasi? Okey, kalau dekat tempat saya, dekat Seri Kembangan, saya kalau ada orang yang, sebab saya akan buka grinder dekat situ, kalau ada siapa yang pergi cakap, saya tambah juga, saya ada tulis, mereka yang teringin kondom dan kelinci cuma boleh bagi tahu saya. Jadi kalau mereka datang kepada saya akan boleh hantar dekat mereka, tak ada masalah. Tapi itulah, saya belum lagi lah terjumpa orang yang dari jauh nak minta. Saya rasa kalau daripada jauh nak minta pun kita daripada pihak Pluho tak ada masalah kalau nak hantar daripada post ke macam tu. Kita akan cuba cari cara lah, memang tak ada masalah. Okey, so terima kasih Joseph. Dan kita ada soalan lagi. So, apakah pencapaian Pluho? Okey. Okey, soalan-soalan ni semua daripada Facebook tau. Yeah. Okey, so kita just tanya je. Bagus, memang bagus soalan-soalan mereka semua ni memang mencabar. Dia memang panas. Memang panas. Ya, tu perkataan dia. Kalau semua panas. Saja nak buat kita pun macam okey, pencapaian Pluho. Kita ada menang satu dululah, 2019 ke 2020. Saya rasa 2019 kita ada menang satu anugerah daripada Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, sebagai macam organisasi yang bagus untuk mempertahankan hak asasi dekat Malaysia ni. Jadi ya, itu satu-satunya. Saya pun tak berapa peka tak ada tu, tapi memang yalah. Tak apa, mungkin lepas ni ada pencapaian-pencapaian yang terbaik yang diperoleh oleh Pluho sendiri, betul? Ya, betul. Kita tahu collaboration dengan orang luar pula, kita tak tahu, itu adalah satu pencapaian. Semua orang ada niat, tapi kita niat tu kita kena selaras lah dengan kita punya perjalanan tu. Okey, so kita ada senario tau. Okey, kita ada senario. Saya nak tahu pendapat Joseph sendiri. Okey, so contohnya macam suami orang. Okey, suami orang dah berkahwin, anak 2 orang. So positif. Okey, at the same time
dia nak dia pergi NGO dan dia cakap dia nak cerai dengan bini dia. Okey. Okay, so macam mana peranan NGO tu sendiri mengatasi masalah ni? Jadi maksudnya dia pun macam bisexual lah katakan macam jadi okey, kalau saya lah, saya tak cakap ni dari segi saya sebab benda ni saya nak tanya pendapat Joseph sendiri. Sebab susah, benda ni susah. Kita kadang-kadang kena faham macam kenapa dia nak kahwin juga macam tu. Sebab kadang-kadang desakan daripada keluarga macam tu. Kenapa tak kahwin lagi? Jadi tak, maksudnya senario dia dah berkahwin. Dia dah berkahwin lah. Ada 2 orang anak. Okey, tapi at the same time dia baru diagnose HIV, and then dia nak dia nak minta pendapat NGO sendiri. Okey, dia nak bercerai. Okay. So maksudnya apa peranan NGO itu sendiri menasihatkan dia? Saya rasa kalau saya minta maaf, saya nak kena fikir. Saya rasa boleh tak ada masalah sebab benda ni sebab macam you all kan Irish. Okay, so maybe benda ni tak ada pengalaman, at least pengalaman ni akan ada nanti. So at least kita dah bersedia dah. Betul. Saya rasa kalau saya akan, mesti kita tak nak nampak orang cerai kan. Jadi saya akan cuba untuk tenangkan orang tu. Saya akan cakap jangan risau, kalau ada Encik ada HIV ni, tak semestinya ini adalah macam perakhiran macam tu. Encik boleh hidup dengan HIV sihat, tak ada masalah sebab kita dah ada ubat-ubatan yang yang KKM boleh bagi bila tu kena. Jadi tak ada masalah. Cara yang bagus dan sepatutnya rasanya, kalau boleh cuba cakap dengan isteri, cuba cakap yang I ni positif HIV. Kalau tak nak cakap yang, kalau takut nak cakap yang diri dia bisexual pun, cuba cakap yang dia tu positif HIV. Takutlah nanti tak naklah terjumpa pula tiba-tiba buka almari penuh pula ubat ke apa contoh, apa tanda soal di dekat situ kan. Jadi rasanya lebih baik sebagai suami isteri dua-dua faham, tahu apa benda. Kalau lebih baik bagi tahu juga yang dia tu bisexual. Kalau isteri pun boleh terima, bagi bagus. Kalau dari segi cerai ke tak tu bergantung kepada diri dia lah. Kalau dia rasa macam lebih baik, tapi saya akan cuba saya upaya untuk kata sebab dah kahwin, lebih baik jangan cerai lah. Betul lah tu. So fungsi NGO tu adalah untuk support, moral support dan juga support kesihatan tu sendiri. Okay. So kita ada soalan lagi. Dia nak tanya sebab tadi ada mention pasal PrEP kan. So kalau harga sebotol PrEP kalau pergi dengan Pluho to MUC, berapa tu dalam lingkungan harga? Yang tak apalah, saya bagi je lah terus, saya ingatkan tu. Tapi saya bagi terus RM90. Kalau pergi dengan di bawah Pluho, dapat satu botol PrEP, ada 30 biji, boleh makan 30 untuk 1 bulan kalau you makan setiap hari. Tapi ada juga cara, sebab saya guna PrEP. Jadi kalau saya guna bila saya ingin, bila saya nak melakukan seks ke apa. Jadi saya akan makan 2 jam sebelum saya makan 2 biji, lepas tu setiap 1 hari saya akan makan sampai 2 hari macam tu. Jadi waktu yang sama. Jadi tak ada masalah. Dapat 1 botol PrEP, dapat ujian HIV, hepatitis B, C dan juga konsultasi percuma. RM90. So boleh contact Joseph lah. Ya betul. Saya atau mana-mana yang tadilah. Saya mungkin ada orang yang tak berkenan. Jadi ada yang lagi adalah lagi handsome kat luar sana lagi banyak. Ramai peminat dekat Facebook tu. Ramai peminat. Kevin pun cakap Joseph ni suami material. Saya suka dekat. Okey. Kita ada soalan lagi. Tadi bercakap ada tentang suaka pelangi, betul tak? Okey, dekat Suaka Pelangi tu setakat ni ada berapa orang penghuni dan juga bagaimana keadaan mereka sekarang di waktu PKP? Tak, sebab kita masih dalam perancangan, belum lagi boleh buka sebab kita bukan macam
nak duduk satu rumah kita boleh duduk kan. Kita kena cari orang macam warden dulu. Warden tu pula kena macam di counselingkan dengan kadang-kadang ada orang yang masuk dengan ada masalah. Jadi macam kita kena counselingkan mereka, kena biasakan diri apa akan jadi kalau contohnya orang ni ada masalah dia pergi kongsi atau tiba-tiba buat benda pelik nak lari rumah ke. Kita kena tahu apa undang-undang dia, banyak perkara. Jadi kita masih belum melancarkannya lagi. Buat masa sekarang tak ada penghuni. So sekarang dalam proses tak untuk cari dana juga, betul tak? Betul. Kalau ada sesiapa yang memerlukan Suaka ni, terus boleh contact kita, boleh hubungi kita, kita akan tolong bantu. Ada beberapa orang jenis orang yang kita masih tengah fikir, macam contohnya yang kanak-kanak bawah 18 tahun boleh ke terima. Jadi kita tengah fikir benda-benda macam tu lah. Orang yang tu pun kalau contohnya hisap dadah ke apa. Jadi kita takut nanti lebih banyak masalah dengan orang lain dekat dalam rumah tu daripada boleh membantu dia. Semoga dipermudahkan urusan rumah Suaka Pelangi. Terima kasih. Okey. Okey Azri. Soalan terakhir. Sebab apa Puho kan ada terakhir ke? Lagi 3 minit. Sebab soalan terakhir. Sebab nanti kan ada Puho #2346 kan? So 27 hari bulan ni dah ada tajuk ke? Dah ada tema ke? Tu masih dalam tu dia memang dia kita memang macam lebih kurang macam 10 hari sebelum tu baru kita macam ada tajuk semua. Kita macam impromptu jugalah, bidang terjun, jadi macam itulah. Belum lagi. Kalau apa-apa korang nak update, korang nak tahu apa dia punya topik ke apa ke, pergi kat media sosial Puho sendiri. Ada Facebook kan, ada Instagram, Twitter pun ada juga kan? Twitter pun ada juga. So, pergi search je Puho, anda akan jumpa dan bolehlah daftar semua tu. Okay? So kita ada 2 minit terakhir. Petisha ada lagi soalan tak? Kalau tak ada. So kalau memang tak ada soalan, tapi kita nak kata-kata terakhir daripada Joseph sebelum kita tutup petang ni. Okay. Apa saya boleh cakap? Pertama sekali terima kasih kepada pihak MAC U=U sebab menganjurkan acara ni. Memang baguslah sebab saya pun sendiri akan kenal lebih banyak NGO bila saya follow U=U. NGO yang dekat Sabah semua tu, dekat Kelantan Terengganu, banyak yang saya tak kenal, jadi saya tengok. Saya pasti ramai kat luar sana yang terfikir-fikir, risau dengan nak pergi buat saringan HIV, selamat ke tak, saya punya informasi terjaga privacy semua. Jadi jangan risau. Kita semua memang ada dekat sini untuk bantu. Kita punya semua informasi memang kita akan simpan, memang tak ada masalah, memang simpan baik-baik. Dan kita punya pekerja temu seru, pekerja kes kita memang baik-baik belaka. Jadi apa tunggu lagi? Masa tengah MCO ni work from home, ambillah masa sikit untuk buat tu kan, saringan HIV. Sekejap je, 1 jam lebih, lepas tu dah boleh sambung balik rumah. Boleh kontak Joseph terus. Sesiapa yang dekat luar sana jangan sampai korang kena cari dia, bantu dia. Ya, terima kasih. Okey. Kena tinggal nombor ya. Saya harap kena tinggal nombor je tak ada. Kena sebut nombor secara live. Secara live okeylah. 017 8414 576. Saya ulang balik, 017 8414 576. Jadi kalau nak telefon saya atau siapa-siapa boleh je, saya boleh tu. Nak telefon saya, nak cakap saya nak berminat dengan tadi Rayson ni, Kacak ke Ted ni comel ke, pun boleh juga, saya akan. Okay. So saya harap apa yang dikongsikan pada hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua, especially kat luar sana. Okey, sekiranya kalau kami terkasar bahasa, kami minta maaf banyak-banyak. Okey. Dan terima kasih kepada sesiapa yang menonton. Terima kasih kepada sesiapa yang share dan terima kasih kepada Joseph sendiri kerana sudi dengan
bersama kita petang ni, dan akhir kata daripada saya, terima kasih semua dan stay safe. Stay safe. Bye semua. Thank you Jumpa lagi. Thank you Pluho. Terima kasih.